صل على محمد. Tuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata syirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu baik. متفق عليه. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Meriahkan Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 kerana pada hari Ahad ini 3 Disember 2023 pada jam 10 pagi hingga 11 pagi bersama anda ikuti acara dari Konti Kepentas bersama dengan Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Zahzan Muhammad. Dengarkan kupasan mengenai rancangan Lembayu Al-Quran yang bersiaran di Radio IKIM serta nasihat dan pesanan berharga daripada beliau. Temui kami di MBSA Convention Center Shah Alam Selangor. Jumpa anda di sana. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Komputer, sila
sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih Pak Peter. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada terma dan syarat. Akademi Darul Hufaz Johor, sekolah tahfiz terbaik 2023. Pendidikan dari taska hingga peringkat menengah serta laluan ke Universiti Al-Azhar Mesir. Terletak di Skudai Johor, diiktiraf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kelas berhawa dingin, tenaga pengajar berpengalaman dan fasiliti lengkap seperti kolam renang, asrama dan ruang surau. Daftar sekarang di talian 011-1128-4323 atau 017-796-8199. Bina masa depan bersama kami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman.
anda bersedia untuk belajar ke tahap seterusnya? Daftar sekarang di Open University Malaysia. Dengan akses kepada program yang diakreditasi MQA, anda boleh belajar secara fleksibel, bila-bila masa, di mana sahaja. Tingkatkan kemahiran, teroka minat baharu atau peroleh ijazah. Pengalaman kerja turut diambil kira untuk kemasukan. Jangan tunggu lagi, tawaran diskaun menanti anda. Layari oum.edu.my untuk info lanjut. OUM, Universiti Digital untuk semua. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520. Jom berwakaf. Mari semua kami sambut dengan senyuman. Mari bersama penuh keriangan alami keajaibannya. Pesta Buku Antarabangsa Selangor kembali lagi dengan buku-buku yang berkualiti dan terkini. Bertempat di Pusat Convention MBSA dari 1 hingga 10 Disember 23. Alamilah keajaibannya. Selangor International terhubungkan hati dan minyak. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Kota Kinabalu 93.9. Masjid Kampung Hulu Melaka. Masjid Kampung Hulu merupakan sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah Bandar Melaka dalam daerah Melaka Tengah, Melaka. Dibina pada tahun 1728 dan merupakan masjid yang paling tua di Malaysia. Masjid Kampung Hulu terletak di persimpangan Jalan Masjid Hulu dan Jalan Masjid di Melaka. Di sekeliling masjid tersebut dipenuhi kedai-kedai yang diusahakan oleh peniaga Cina. Masjid ini dibina oleh penduduk-penduduk tempatan dengan pembiayaan Belanda semasa penjajahan Melaka oleh Syarikat Hindia Timur Belanda. Masjid ini dibina adalah kesan daripada perubahan dasar oleh pemerintah Belanda yang mengutarakan dasar kepelbagaian pegangan agama. Seni bina Masjid Kampung Hulu ini unik dengan gabungan seni bina Sumatera, Cina, Melayu Melaka dan reka bentuk Hindu. Reka bentuknya mirip seperti masjid dari tanah Jawa. Hiasan dalaman dengan pengaruh Cina menghiasi masjid ini. Bahan-bahan seperti jubin seramik dan jubin lantai daripada kerajaan Cina dinasti Qing juga digunakan. Masjid ini adalah antara 777 bangunan bersejarah yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلان 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama Destinasi kita membawa kepada anda rancangan Imanunah Iman kami di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan insyaAllah kita akan buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Konti IKIM pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك دكتور؟ Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. Dan terima kasih doktor masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini, dan bersama doktor insya-Allah kita akan sambung kembali tajuk-tajuk dari kitab Ke Arah Pemerkasaan Aqidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk petang ini kita nak bincangkan tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai mukadimah silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para hadirin wal hadirat hafizakumullah, wabil khusus kepada segenap alim ulama yang berada di luar sana yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami dalam rancangan Radio IKIM, dengan harapan insya-Allah kita sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu dengan akidah yang sabit, dengan sesuai ahli sunnah wal jamaah, yang dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan juga menjadi ilmu yang penuh barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab iaitu Ke Arah Pemerkasaan Akidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Aqidah Wusta Imam Sanusi ini. Kita berada pada muka surat 249 tuan-tuan dan puan-puan, bagi versi Arab, dan bagi versi bahasa Melayu 201. Bagi yang berada di rumah atau di depannya ada buku dan boleh untuk membuka, boleh bukalah bersama-sama kita mengaji dan baca kitab ini agar mendapat kefahaman dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan bagi yang berada di atas steering yang sedang drive, mohon untuk fokus driving. Jadi jangan pula buka kitab, kerana keselamatan anda yang kami utamakan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, dengarkan terus, insya-Allah kita masuk pada fasal yang kedua, iaitu menerangkan tentang sifat iradah Allah, sifat berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-faslu ats-tsani, fasal yang kedua. Jadi kita masuk pada fasal yang kedua. Fi isbatil iradati wa ahkamiha, iaitu menerangkan tentang pensabitan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala beserta hukum-hukumnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apakah yang dimaksud dengan iradah Allah? Sifat iradah atau berkehendak adalah sifat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menentukan segala perkara-perkara yang mungkin dengan apa yang harus padanya. Jadi contoh dia, bumi ini boleh wujud, boleh tak wujud. Tapi Allah nak ia wujud, maka wujudlah ia. Contoh lain, Datin Mona hari ini boleh hadir, boleh tak hadir. Tapi Datin Mona hadir, berarti Allah naklah Datin Mona hadir. Ni contoh dia. Semua perkara yang mungkin. Ingat, minggu lepas kita dah bahas. Mungkin itu apa maksud dia? Iaitu perkara yang akal mengatakan boleh wujud, boleh tak wujud. Itu perkara mungkin. Contoh dia alam, makhluk, perbuatan makhluk. Kita duduk, kita masuk syurga, masuk neraka, kita sedang berbuat, mengaji, tak mengaji, tidur, tak tidur, hidup, mati. Ini semua perkara harus, boleh terjadi, boleh tak terjadi. Jadi yang menentukan semua perkara mungkin ini sama ada wujud atau tidak wujud itu adalah sifat iradah Allah. Bahasa Inggeris dia yang determine, yang menentukan
siapa yang ini, apa yang ini, fulan bin fulan, apa yang akan terjadi, itu adalah semua kembali kepada sifat pekehendak atau sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan sifat iradah. Dari sini juga kita tahu bahawa sifat iradah Allah ini sifat iradah Allah ini dia berkaitan dengan perkara yang mungkin sahaja. Sama seperti kudrah. Bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab iradah Allah tadi bertakaluk, berkaitan. Bila kita kata Allah ini nak, mesti ada benda yang dikehendaki. Kan? So, benda yang dikehendaki bagi sifat iradah Allah hanya perkara yang mungkinan. Bukan wajibat, bukan mustahilat. Wajibat apa? Seperti akal mengatakan impossible, ia tidak ada. Kan? Akal kata mesti ada. Seperti Allah itu esa. Allah tahu dan Allah memang esa. Bukan sebab iradah Allah nak esa ke tidak, itu tidak ada kaitan. Kerana iradah Allah tidak berkaitan dengan perkara yang wajib. Esanya Allah ini wajib secara akal, Allah mesti esa. Mustahil contoh dia. Allah Subhanahu wa taala mustahil diperanakkan atau beranak. Kan? Mustahil. Akal tak boleh terima Allah ni ada anak. Maka kita tak boleh nak kata kalau Allah nak buat anak baginya boleh tak? Jawab dia mustahil. Kerana iradah Allah, kehendak Allah tidak berkaitan dengan, iaitu dengan perkara yang mustahil. Bagaimana yang kita bincang? Bagaimana dengan ada yang kata kalau Allah nak boleh? Kalau Allah nak boleh, Allah kan maha kuasa. Itu kita kata dia salah memahami sifat iradah dan kudrah Allah. Kerana perkara adanya anak bagi Allah itu mustahil. Mustahil aklan. Maka mustahil Allah berkehendak untuk ada anak baginya. Mustahil. Sebab apa? Bagaimana pula Ustaz? Dia kata, kan Allah sendiri yang firman. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ke surah apa tu? Az-Zumar. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa. Kalau Allah berkehendak untuk menjadikan anak atau membuat anak, lastafa, nescaya dia memilih ila akhirih. Dia kata, itu bukti Quran sendiri yang kata Allah SWT kalau nak, dia boleh buat anak. Ni jawapan dia salah tu. Kerana ayat dia betul. Cuma koma faham ayat tu yang salah. Ini faham bahasa Arab itu yang salah. Yang insya-Allah kita akan syarahkan setelah ini. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama para pendengar. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Tiada kata seindah selawat untuk ku puji baginda. Kaulah cahaya atas segala cahaya, terangi alam buana. Ya Ketika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari, tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis, jerit pekikmu
Gema di dada langit. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu. Bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu, memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu, berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Ikuti laman Facebook IKIM FM. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama di sana si IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah, Iman Kami. Dan alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih mensyarahkan tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa taala dari kitab Ke Arah Permakasaan Aqidah Islam di Alam Melayu Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Untuk anda yang belum mendapatkan kitab ini, boleh juga WhatsApp atau call 019-2380-466 Encik Johari. Dan untuk waktu ini bersama Doktor Idhika Asal-Mughani. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Jadi berkenaan tentang laukana, yani lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastofa, lastofa mimma yakhluqu kan. Jadi ayat ni macam mana Ustaz? Kan? Bagaimana pula? Kan Allah nak, kalau Allah nak, kalau lau tu kalau Allah nak untuk menjadikan anak, nescaya dia akan memilih. Lebih kurang macam itulah terjemahan dia. Tu buka terjemahan. Kita ambil terjemahan, buka semua terjemahan beza-beza. Ini jelas mengatakan boleh. Kalau dia nak, boleh. Cuma dia tak nak lah. Jawabnya macam tu. Kita kata itu salah baca. Bahasa Arab dia itu kurang betul. Sebab itu kita kata bahawa tak semua orang. Jadi sebab itu kita tidak boleh mentafsir Al-Quran dengan terjemahan. Sebab terjemahan dia hanya terjemah literal. Dia tidak menerangkan sisi technicality bagi huruf-huruf dan bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran tersebut. Melainkan ia hanya boleh diselesaikan dengan seseorang yang telah melalui pengajian bahasa Arab yang lama, untuk mengetahui faedah-faedah yang ada di dalam ayat tersebut. Kerana apa? Lau itu kalau kita terjemah literal tu jikalau, kan? Atau kalau, atau jika, kan? Lau tu kalau lah. Lau ini kalau, kan? Lau arada bukan bermakna kalau yang harus terjadi. Tapi lau di sini adalah kalau yang mustahil terjadi. Kerana apa? Al-Imam, contoh dia Imam Ibn Kathir sendiri di dalam tafsirnya dikata apa? Wa hadha syartun la yalzamu wuqu'uhu wa la jawazuhu bal huwa muhalun wa innama qasada tajlihahum tajhilahum fi ma idda'uhu. Maksud dia apa?
syarat lau yang diletakkan lau di sini kita panggil syarat, iaitu kalau. Okay, dalam bahasa Arab syarat tu kalau lah. Lau di sini lau di sini adalah suatu syarat yang tidak lazim terjadi. Maksudnya tak akan terjadi. Wala jawazuhu, dan tak harus terjadi. Maksudnya impossible terjadi. Malah dia adalah mustahil terjadi. Bal huwa muhalun, mustahil terjadi. Jadi ini Imam Ibn Kathir sendiri kata. Dan tujuan Allah memberikan ayat seperti ini, meletakkan lau syartiyah yang disandarkan kepada perkara yang mustahil terjadi, adalah untuk menunjukkan kejahilan mereka pada apa yang mereka dakwa dan mereka sangkakan. Itu maksud dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi tak bolehlah kita kata kalau Allah nak adakan anak, Allah berkuasa, sangat kuasa, dia mampu ciptakan anak. Tak betul. Itu adalah salah dan justru boleh membawa kepada kesesatan. Kerana apa? Adanya anak bagi Allah ini perkara yang mustahil. Sifat iradah tidak ada kaitannya, tidak bertakluk, tidak ada kaitannya dengan perkara yang mustahil. Ia hanya berkaitan dengan perkara yang mungkinat sahaja, perkara yang harus sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Jadi ini adalah sifat iradah. Definisi iradah kita dah selesai. Maka muallif berkata, wa yalzamu aidan ayyakuna muhdithul alami muridan ay qasidan lil fi'lihi idh law la qasduhu li takhsisil fi'li bil wujud fi zamanin makhsusin ala miqdarin makhsusin wa sifatin makhsusatin la lazima baqa'uhu ala ma kana alayhi min adami dhalika kullihi abadal abadi. Yang bermaksud, hadirin wal hadirat hafizakumullah, lazim juga bagi pencipta alam, lazim juga bagi pencipta alam bersifat dengan sifat iradah, iaitu berkehendak pada perbuatannya. Kerana jikalau dia tidak berkehendak untuk menjadikan sesuatu dengan wujudnya perkara tersebut pada zaman yang tertentu, dengan kadar yang tertentu dan sifat yang tertentu, nescaya kekal ia atas keadaan asalnya, iaitu tidak wujud selama-lamanya. Maksudnya apa, hadirin wal hadirat hafizakumullah? Di dalam petikan ini, Al-Imam As-Sanusi menyatakan salah satu sifat wajib bagi Allah. Maksud dia akal takkan boleh terima, melainkan Allah SWT mesti bersifat dengan sifat ini, iaitu sifat iradah. Kerana Allah, iaitu pencipta alam ini, dia mestilah bersifat dengan sifat kehendak. Dia berkehendak. Berkehendak tu sifat murid, iradah, berkehendak. Yang mana qasidan li fi'lihi. Segala apa yang terjadi di alam ini adalah merupakan kehendaknya. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang dia nak ia terjadi. Kerana kalaulah contoh dia Allah SWT ada perkara di alam ini terjadi bukan atas kehendak Allah. Ada perkara yang terjadi di kalangan makhluk ini bukan atas kehendak Allah. Yakni untuk menentukan sesuatu, maka nescaya semua perkara ini akan berada ketidakwujudan. Kan? It to be supposed to be in non-existent, dalam keadaan tidak wujud. Akan tetapi kita lihat, Datin Mona ada kat sini. Ini maksud dia Allah naklah Datin Mona hadir hari ini. Tak penting maksud dia lah, contoh. Ini. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi Allah SWT iradahnya ini di dalam hal apa? Dalam hal antara wujud atau tidak wujud perkara tersebut. Contoh dia, apakah yang bernama Fulan bin Fulan ini ada anak atau tidak? Contoh dia, Allah berkehendak dia ada anak. Buktinya dia ada anak. Berarti ialah iradah Allah nak dia ada anak. Contoh dia. Atau dia tiada anak. Ketiadaan. Contoh dia. Berarti itu iradah Allah untuk dia tidak ada anak. Dia kata macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pada waktu tertentu. Bila? Iaitu pada tahun 2023 Disember. 31 Disember. Misalan dia. Itu menjadi iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi zamanin maksusin.
ala miqdarin makhsusin, dengan kadar yang ditentukan. Macam itulah yang terjadi dengan sifat yang telah ditentukan. Ini semua yang menentukan siapa? Allah. Fulan bin fulan tinggi, fulan bin fulan pendek, fulan bin fulan panjang, fulan bin fulan berada di Malaysia, tidak berada di Indonesia. Fulan bin fulan adalah warga Melayu, bangsa Melayu, bukan bangsa Amerika. Contoh dia. Fulan bin fulan ini mukmin, bukan orang yang tidak beriman. Contoh dia. Ini semua adalah bahagian daripada iradah, iaitu sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil dengan apa? Iaitu Allah SWT, sifat iradahnya itu bersifat taksis, menentukan. To determine, dia menentukan. Taksis, menentukan. Menentukan tadi dengan kadar, dengan itulah 6 perkara yang mutaqabilat asid. Kalau Allah SWT tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya tak mungkinlah dia macam mana alam ni boleh wujud? Mestilah alam ni wujud kerana ada yang menghendaki ia wujud. Kerana apa? Kerana alam ini antara wujud dan tidak wujud dalam keadaan yang sama. So mesti ada zat yang menentukan untuk ia wujud. Maka wujudlah alam ini yang kita nampak hari ini. Tapi kalau Allah tak berkehendak untuk ia tak wujud, maka ia tidak akan wujud. Tapi kita nampak dia wujud, Ustaz. Ini menunjukkan bahawa kehendak Allah untuk dia wujudlah. Ini kita kata. Hadirin wal hadir abizakumullah. Jadi ini adalah sifat irada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu segala sesuatu yang berlaku di alam ini semuanya adalah bahagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadir abizakumullah. Insya-Allah lepas ni kita boleh buka Q&A. Hadirin wal hadir abizakumullah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Aiman atas pencerahan, dan untuk waktu ini bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketika dunia lain diulit tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, tidak di Gaza, anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah, menutup mata dengan daging berkecai, wajah-wajah berlumuran darah, diselimuti kain cadar putih, dibelit hujung kepala, tangisan tanpa henti, kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala, dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza? Ria Darwina. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi kita faham melampau ini dengan maksud dia tajawuzul had, dia melebih daripada kadar yang ditetapkan, dipanggil sebagai melampau batas.
dan dia melakukan sesuatu itu kurang daripada yang dituntut oleh agama, itu juga dipanggil sebagai melampau batas. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami, dan masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih membincangkan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk waktu ini, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129 004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama doktor, kita dapatkan beberapa soalan petang ini, doktor. Mungkin ada yang kita nak jawabkan bersama doktor untuk petang ini. Ada soalan pertama yang bertanya, bagaimana pendapat doktor tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah." Dan apa bezanya dengan surah Az-Zumar ayat 4? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, surah Az-Zumar tadi yang iaitu ayat 4 dia adalah lau aradallahu ayyattakhidha waladal lastafa. Ayat tersebut, lau tadi itu adalah lau dengan maksud disandarkan pada perkara yang mustahil. Kalau, jadi kalau, lau tu kalau makna dia, syarat, kalau yang disandarkan pada perkara mustahil. Jadi kalau Allah berkehendak untuk menjadikan anak, nescaya dia akan memilih, contoh dia. Maka lau di sini dia disandarkan pada perkara yang mustahil. Jadi tidak semudah itu. Jadi bukan kita buka terjemah, kita faham kalau je, berarti dia mungkin terjadi. Kalau lau syaa rabbuka la ja'ala ummatan wahidah. Kan soalan dia. Ayat tu pula, lau syaa, kalau menghendaki, kalau Allah kalau lau syaa rabbuka, kalau Tuhan engkau menghendaki, la ja'ala, nescaya dia akan menjadikan semuanya satu nation, satu umat sahaja. Lau ini kita panggil lau syarat yang bermakna kalau yang disandarkan kepada perkara yang harus terjadi. Dia perkara yang harus terjadi. What do you mean by harus terjadi? Ialah boleh sahaja. Kalau Allah nak jadikan seluruh makhluk Allah ini beriman, boleh ke tidak? Boleh. Kan? Kenapa tak ada masalah? Tapi kenapa Allah dijadikan ada yang beriman, ada yang tak beriman, ada yang kafir, ada yang mukmin? Itu kehendak Allah lah kita jawab. Ini kehendak Allah. Berbeza dengan anak. Kalau anak ini mustahil bagi Allah ada anak. Kerana irada Allah tidak berkaitan dengan perkara yang mustahil. Adanya anak bagi Allah itu mustahil. Akal takkan boleh terima. Tuhan yang maha kuasa, yang esa, yang berbeza dengan sekalian makhluk, memiliki sekutu. Sama ada anak atau bapa atau kawan. Masuk kawan ni dalam erti rakan yang setaraf. Sekutulah kita panggil. Ini mustahil. Akal takkan boleh terima perkara tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Jelas, insyaAllah. Terima kasih, doktor. Dan ada satu soalan lagi di WhatsApp konti 0119900404 bertanya, doktor, Allah perintahkan kita beriman. Tapi tadi doktor kata Allah boleh berkehendak kita tidak beriman. Macam ada percanggahan kat situ, doktor. Pendapat doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam akidah, kalau kita buka dalam kitab Jawharatut Tauhid, dia dah kata perintah Allah itu bukan kehendak Allah, kan? Jadi perintah lain, iradah lain. Allah boleh perintah kita beriman, tapi Allah memilih, Allah berkehendak fulan bin fulan tidak beriman. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab diperintah untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Diperintah untuk beriman dengan Allah SWT. Allah SWT perintah. Tapi Allah SWT tahu dan Allah SWT berkehendak
untuk dia bukan menjadi orang yang beriman. Dan kenapa tak boleh? Itu hak Allah SWT. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tak ditanya apa dia perbuat, mereka yang dipertanya. Jadi bukti dia di akhir hayat Abu Lahab, dan kita sudah jelas di dalam Al-Quranul Karim, tabbat yada abi lahabi wa tab, menerangkan bahawa Abu Lahab tidak beriman. Dia mati dalam kekufuran. Ini contoh dia. Berarti Allah perintah dia untuk beriman, Allah menentukan dan Allah berkehendak untuk ia tidak beriman, dan dia meninggal dalam keadaan, mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allah berkehendak untuk dia dimasukkan ke dalam api neraka. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ini dia kata. Sebab apa? Amar itu perintah. Perintah Allah berbeza dan iradah Allah juga berbeza. Ini. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan ada soalan mungkin terakhir pada petang ini bertanya, kalau Allah yang menentukan segalanya, maka Allah macam zalim, Doktor, ketika dia mencipta Fir'aun dan nak masukkan Fir'aun dalam api neraka. Mungkin ada pendapat dari Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak zalim kepada hamba sama sekali. Kerana apa? Kerana asas segala sesuatu yang ada di alam ini, dari mulai langit, bumi, bintang, cahaya, matahari, bulan, makhluk, manusia semuanya, binatang semuanya, tumbuh-tumbuhan semuanya, tanpa terkecuali, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia dah jadi hak milik Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak, maka Allah SWT boleh melakukan sesuka hati yang dia kehendaki. Ya, tak ada istilah ini adalah hak asasi kami sebagai makhluk. Tak ada istilah macam tu, tuan-tuan. Kita ni semua milik Allah. Kalau Allah pilih untuk kita tak dicipta, kita tak tercipta, tuan-tuan. Tapi kenapa Allah ciptakan kita? Itu hak dia, dia nak ciptakan kita. Kita ini adalah miliknya. Kita ini adalah berada di bawah kekuasaannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tidak ada istilah zalim. Kerana apa? Ibarat yang saya bagi contoh tu. Tuan-tuan ada kertas, tuan-tuan ada pen, tuan-tuan lukis. Lukis, tuan-tuan tak puas hati dengan lukisan tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kerunyuk-kerunyuk, buang lantung sampah. Adil ke tak adil? Jawapannya adil lah. Kenapa tak adil pula? Kertas tu kertas tuan-tuan, pen tu pen tuan-tuan, tuan-tuan lukis, tuan-tuan punya lukisan, tuan-tuan tak puas hati, tuan-tuan buang-buang. Itu terserah tuan-tuan lah. Kan? Itu tak ada istilah adil tak adil. Begitulah kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua ni hadirin wal hadirat hafizakumullah adalah milik Allah. Allah buat apa yang dikehendaki. Dan disebut dalam Al-Quran, Allah SWT yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah SWT ini menyesatkan mana-mana orang yang dia kehendaki, memberi hidayah mana-mana orang yang dikehendaki. Beza dia hanya satu sahaja. Kita semua tak tahu masa depan kita. Kita tak tahu kita di besok ni apa. Kita ni tak tahu nasib kita di akhirat nanti macam mana. Cuma nak tanya, tuan-tuan nak masuk syurga ke neraka? Ni. Kita semua nak selamat, nak dapat kenikmatan syurga Allah, nak mendapat redha Allah. So kita usaha yang terbaik. Harap-harap ini takdir kita. Takdir yang Allah tentukan pada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa nak takdir yang buruk? Angkat tangan. Tak ada yang angkat lah. Ni semua orang tak nak angkat tangan lah. Ni dia. Jadi kita semua berusaha yang terbaik dengan harapan menjadi bahagian daripada takdir yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah kehendak kita pula kan, masuk syurga Firdaus al-A'la insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini bersama Doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita berbicara sifat iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah sifat yang wajib bagi Allah SWT. Akal takkan boleh terima melainkan Allah SWT disifati dengan sifat kehendak. Maka segala perkara yang berlaku di alam ini semuanya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Semoga kita semua termasuk daripada
orang-orang yang mendapatkan takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Aqiti atas bincangan dan pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Doktor kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Tertekan, bertenang dan ikuti 5 langkah ini. Sentiasa kekal berhubungan bagi mengeratkan rangkaian sosial yang sihat. Luangkan masa untuk kekal berhubungan dengan keluarga, sahabat, rakan kerja, jiran dan kenalan. Sentiasa aktif melakukan aktiviti fizikal yang digemari mengikut kemampuan. Bersyukur dan hargai nikmat kehidupan. Mempelajari ilmu dan meneroka kemahiran yang diminati serta tonjolkan bakat anda. Berikan senyuman, penghargaan, masa, tenaga dan bantuan kepada orang lain. Nescaya kita turut bahagia bila menggembirakan orang lain. Semoga kita kekal sihat, berfikiran positif dan dapat melalui ujian dan menguruskan tekanan dengan baik. Pesanan sihat ini daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sikap kita ini sebenarnya banyak terpengaruh oleh pemikiran kita. Kalau kita fikir positif, sikap kita insya-Allah positif. Kalau kita banyak fikirkan benda-benda yang negatif atau destruktif, begitulah juga cerminan sikap kita. Kalau kita nak wujudkan sikap yang berasas kepada akhlak Islamiah, sikap-sikap yang positif, maka dia kena bermula dengan pemikiran kita. Banyak daripada kita melihat cara kita berinteraksi dalam masyarakat itu sebagai bukan satu benda yang besar. Tambah lagi dalam era media sosial hari ini, yang mana interaksi kita dengan orang lain banyak berlaku secara virtual. Kita tidak bersemuka, kita tidak berjumpa, banyak menggunakan teks semata-mata. Jadi apabila berlaku seperti itu, maka interaksi sesama kita itu sudah menjadi impersonal, maknanya tidak ada hubungan yang langsung. Dan disebabkan itu juga, maka kesannya ialah akhlak juga semakin luntur. Dalam era yang mana kita boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan mudah, dengan cepat, tanpa perlu bersemuka, datang bersamanya juga cabaran yang mempengaruhi sikap kita. Sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang generasi muda hari ini, anak-anak kita, remaja dan sebagainya, seolah-olah tidak lagi ada adab dalam berinteraksi dengan orang lain. Bila berdepan dengan orang tua macam mana, bila berada bersama guru bagaimana, bila dalam masyarakat umum pun macam mana dia berinteraksi. Kita tengok macam ada satu macam kekurangan di situ yang boleh mengundang banyak masalah di kemudian hari. Sebab itulah kita kena bentuk balik pemikiran supaya dengan adanya teknologi hari ini, waktu yang sama aspek akhlak, aspek sikap itu kita dapat jaga juga. Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery.
berusaha mengejar kesempatan yang ada. Andainya memang bukanlah milik kita, lepaskan ia dengan rasa syukur dan hati rela. Inni tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya aku berserah pada yang maha hidup, tiada daya upaya dan kekuatan selain Allah yang maha agung. Hatta debu berkelana, pasti ada hikmah sebaliknya. Garis hidup direncana, Dia tentukannya. Inni tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya aku berserah pada yang maha hidup, tiada daya upaya dan kekuatan selain Allah yang maha agung. ولا قوة إلا بالله العظيم.